inspirasi, euforia, Islami, semuanya di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazari Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI melalui Yayasan Inovasi Malaysia YIM menyasarkan sejumlah 5,000 sukarelawan, 5,000 projek inovasi sosial dan 500 projek inovasi akan direplikasi dan dikomersialkan menjelang tahun 2030. YIM menerusi satu kenyataannya menjelaskan bahawa Konvensyen Inovasi Sosial KIS 2023 yang dianjurkan bermula semalam hingga 6 Julai 2023 di Menara Majlis Amanah Rakyat MARA Kuala Lumpur adalah bertujuan untuk menghimpun para pemikir, inovator dan profesional dalam bidang inovasi sosial. Sementara itu, Timbalan Menteri MOSTI, Datuk Arthur Joseph Kuro berkata, bagi menyemarakkan lagi inisiatif inovasi sosial pada tahun ini, pihak MOSTI melalui YIM mengiktiraf pencapaian cemerlang para inovator melalui platform sedemikian. Frozen Zoo pertama di Malaysia yang berkemampuan menyimpan sampel biologi ditubuhkan di Institusi Penyelidikan di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIM di Kuantan, Pahang, iaitu Institute of Planetary Survival for Sustainable Wellbeing. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Ali Nordin berkata Frozen Zoo ialah satu daripada projek utama institut berkenaan yang merupakan inisiatif kritikal dan inovatif dalam menyimpan bahan genetik spesies haiwan yang terancam. Akhir sekali, Kementerian Pengangkutan akan memperkenalkan sebuah coach wanita di laluan transit aliran masa MRT Kajang tidak lama lagi demi keselesaan dan keselamatan penumpang wanita. Menteri Pengangkutan Anthony Loke berkata, pihak Kementerian Pengangkutan sebelum ini mengambil maklum mengenai kebimbangan penumpang wanita setiap kali berada dalam coach yang penuh sesak sambil menambah hampir semua penumpang wanita bimbang, takut diganggu dan bermacam-macam lagi. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama استمروا في إذاعتكم إذاعة معهد الوعي الإسلامي الماليزي لمبah Kelang 91.5 FM. Kapsul Masa. Pada 18 Julai 2017, Pelancaran Garis Panduan Umum Tadbir Urus Berteraskan Syariah GTUS telah disempurnakan oleh Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Perdana Menteri di Kompleks Islam Putrajaya. Garis panduan ini melakar detik bersejarah kepada agensi-agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri apabila menjadi yang pertama diperkenalkan di Malaysia. GTUS merupakan sebuah model tadbir urus yang cekap dan mempunyai nilai-nilai yang boleh dikongsi bersama oleh agensi lain yang berkaitan. Ia digubal oleh pasukan khas Task Force Tadbir Urus Agensi Agama di bawah Jabatan Perdana Menteri JPM yang dilantik oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada akhir tahun 2015. Justru, ia tidak hanya terak kepada agensi-agensi agama di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri, malah boleh digunakan pakai secara bersama oleh agensi-agensi lain. Sesungguhnya, kejayaan menghasilkan GTUS membuktikan bahawa pihak kerajaan sangat komited dalam memastikan institusi-institusi agama mampu melaksanakan tadbir urus secara lebih cekap dan berkesan demi manfaat dan kesejahteraan rakyat. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Kementerian
اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام Sajian rancangan terbaik dengan pelbagai pengisian maklumat ilmiah yang bermanfaat seperti Persona Nizara, Syara & Ikim, Syariah dan Perundangan, Emas & Ikim, Kelvin Bertanya, Islam dan Sains, Tahsinul Ibadah, Resolusi, Tarbiyah, Tadabbur dan Bacaan Surah Al-Kahfi bersama Syafiq Saleh hanya di Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Pilihan yang terbaik pastinya di Radio Ikim, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syafiq Saleh, teman-temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita bersara untuk edisi hari ini bersamaan 5 Julai 2023. 16 Zulhijjah 1444 Hijriah. Pian dan juga Jalal dan pun temankan anda sebentar tadi untuk Warna Pagi Ikim. Dengan pengisiannya, dengan perkongsiannya, Masya Allah menarik kan? Jom kita nak teruskan lagi untuk siaran kita yang penuh manfaat ini bagi Aspirasi 10.1 pula. Kejap lagi ada rancangan Kelvin Bertanya. Nantikan sama-sama apa pula soalan saudara Kelvin Q kita dan jawapan-jawapan yang disediakan oleh Dr. HD. Okey? Dan terima kasih kepada anda yang terus jadikan Radio Ikim sebagai pilihan anda dekat rumah, dekat pejabat maupun dalam kenderaan. Tenang-tenang sebab kita nak isikan jiwa kita ini dengan sebaik mungkin ilmu, kefahaman, info yang berguna kepada kita. Okey? Sebab itulah pesan para asatizah sentiasa kita sebarkan dakwah itu. Apa saja kebaikan sampaikanlah dan kita sebarkanlah ukhuwah kita dengan sebaik mungkin supaya kita ini hidup secara penuh keamanan, ketenangan dan juga perpaduan antara kita. Jaga hubungan baik-baik dengan Allah dan jaga perhubungan kita sebaik mungkin dengan sesama manusia. Jom kita buka tirai untuk pertemuan Aspirasi 10.1 ini. Ada lagu dendangan dari Simfoni yang bertajuk Ana Muslim.
Kekal di IGIM, inspirasi info Islami. Tiada Tuhan yang disembah melainkannya Allah yang Esa. Nabi Muhammad pesuruhnya yang diutuskan kepada semua. Aku berbangga dengan Islam agamaku dan ku bersyukur dilahirkan di dalamnya. Aku memohon petunjuk dan hidayahmu, bimbinglah daku menuju ke syurga. Billahi Rabbah wa bil Islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah ana muslim. Aikanlah perintah Allah, jauhilah segala larangannya. Jadilah insan yang berguna kepada Tuhannya dan jua agama. Al-Quran dan As-Sunnah jadikan panduan, jadi penyuluh dalam kehidupan. Peliharalah ia dengan sebaiknya, itulah pesan Rasul yang tercinta. Billahi Rabbah wa bil Islami dina wa bi Muhammad nabiyya wa rasulah ana muslim. Beramallah dikau seperti hari esok kau telah tiada. Bekerjalah dikau seperti kau kan hidup untuk selamanya. Lihatlah betapa besarnya kurniaan yang Maha Esa. Nikmat yang mana harus kau dustakan. Bersyukurlah, bersyukurlah. Kumohon padamu ya Ilahi, tetapkanlah ku di jalan ini. Berikanku ketabahan hati, kekuatan diri. Billahi penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan terjurus berebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Tarikh tutup permohonan iklan pada 16 hari bulan setiap bulan.
Terima kasih atas Inspirasi Inforia Islami. Semuanya di IKIM. Pastinya di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Syukur kita nak sama-sama lagi bawakan pertemuan rancangan Kelvin Bertanya di Aspirasi 101 ini. Dan sebelum tu kita nak jemput anda juga berada di platform media sosial kita, di Facebook IKIM FM, juga di YouTube IKIM Media, sebab kita sedang bersara langsung di situ. Nak interaksi sama-sama, boleh saja like, komen, share banyak-banyak kat situ. Dan boleh hantarkan juga pertanyaan, persoalan anda. Kalau ada pandangan ataupun catatan yang anda boleh buat di situ, letakkanlah learning point. Sama-sama boleh kita belajar, kita boleh baca kembali dari tontonan kita di dalam platform media sosial kita. Okey, letakkan di bahagian ruangan komen kat situ. Okey, dan untuk itu terus kita nak menggalang-galungkan tetamu kita, iaitu saudara Kelvin Q, dan juga bersama dengan yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, yang dah pun ada di talian kita mengalung-alungkan kehadiran Dr. HD. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Masya Allah. Apa khabar Doktor? Alhamdulillah sihat. Kan yang sihat tu penting. Dia selepas Raya Kurban ni, dia punya semangat lain macam, sebab menikmati resepi-resepi kurban yang hebat katanya. Masya Allah. Macam-macam lah dia orang sharing-sharing Doktor, resepi kan. Biasalah masak lemak lah kan, segala daging bakar lah, cewa kan. Tapi Alhamdulillah, seronok meriah kita datangnya resepi-resepi. Itulah juga menyatukan kita kan, dapat memperhebatkan lagi ukhuwah kita sama-sama. Masya Allah Doktor. Okey, kita nak sama-sama juga dapatkan soalan-soalan dari saudara Kelvin Q kita Doktor. Jadi di awal ni, jom Doktor kita bawakan terus soalan daripada saudara Kelvin Q. Apa pula dengan sesi pertanyaan beliau pada kali ini? Sama-sama kita dengarkan insyaAllah. Jom. Hai, selamat pagi kepada semua pendengar Radio IKIM, dan juga salam sejahtera dan terbaiknya untuk Dr. Hadi dan juga DJ Syafiq. So, kali ini minta maaf, Kelvin masih tetap dengan recording dan mobile di rumah, kerja. So, ada soalan nak bertanya mengenai kenapa, sebab nanti akan dalam minggu akan datang ada perayaan awal Muharram, kalender baru Islam. Jadi apa beza awal Muharram dengan Aidilfitri? Macam kalau Chinese, tahun baru Cina tu terus kalender baru Cina. Jadi apa beza awal Muharram dengan Aidilfitri? Sebab mungkin my understanding is Aidilfitri tu kerana kita berpuasa untuk menyambut kemenangan. Tapi adakah dia part of kalender baru juga? Adakah dia sama dengan tahun baru Cina? Harap doktor boleh kongsikan untuk pertanyaan saya kali ini. Thank you. Baik, welcome. Sama-sama, saudara Kelvin Q. Masya Allah kan, soalan beliau Doktor sangat-sangat menarik di situ, sebab kita nak tahu apa perbezaannya dan kenapa ada perayaan sedemikian. Ini bagus supaya kita dapat faham, dan kita boleh guna sebagai info yang terbaik untuk kita sebar-sebarkan kefahaman itu kepada orang bukan Islam yang lain juga, untuk sama memahami. Doktor, di awal ni saya serahkan kepada Doktor untuk bawakan jawapan tersebut. Silakan Dr. HD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah dengan keizinannya, dengan kasih sayangnya, dengan ihsannya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kita syukur kita masih lagi diberikan kesempatan untuk kita menjadi ahli dunia. Amin. Tujuannya adalah untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita meningkatkan amal ketakwaan kita. Jadi gunakan kesempatan yang ada ini untuk sama-sama kita menjemput kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, insya-Allah. Terima kasih kepada saudara Syafiq. Masya-Allah. Saya masih menunggu lagi jemputan untuk ke rumah. Tadi dia kata ada masak lemak lah kan. Stik apa? Stik? Daging bakar? Daging bakar lah stik kan. Jadi jangan lupa jemput ke rumah tu, insya-Allah. InsyaAllah. Kalau ke terus kedai boleh ke Doktor? Macam mana ni? Kedai dia tak aci.
Dia tak kena lah kan Cik Wah. Tak kena, Masya Allah. Jadi semoga Syafiq juga diberikan kesihatan yang baik, Amin. keimanan, insyaAllah, Amin Dr. Sama untuk meneruskan orang kata sesi-sesi perkongsian yang sangat menarik. Amin. Kepada semua tim IKIM di Radio IKIM, semoga Allah merahmati, dan kepada saudara Kelvin yang berusaha juga untuk bertanyakan soalan dengan kesibukan yang ada. Terima kasih juga kepada saudara Kelvin dan juga kepada sahabat-sahabat pendengar setia Radio IKIM. Semoga Allah merahmati dan meredai. Amin. Saya tertarik tadi, ada soalan yang Kelvin dia umpamakan, dia kata sama ataupun tidak perayaan yang kita rayakan Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidil Adha dengan sambutan tahun baru, iaitu kalau dalam bulan kalender Islam awal Muharram, dan adakah dia macam sambutan tahun baru Cina? Baik, saya nak mulakan dengan tahun baru Cina dahulu, sebab ini info yang penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia mengetahui kepelbagaian bangsa budaya yang ada dalam Malaysia ni, dan pelbagai agama yang ada. Jadi hormat menghormati, saling kasih mengasihani, khususnya umat Islami, dia perlu usaha untuk menyebarkan banyak kebaikan, kerana Islam adalah agama yang selamat, agama kasih sayang, agama yang menjaga semua hak. Jadi sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, apa yang saya baca cuba dapat simpulkan supaya kita mengetahui sebenarnya ada ataupun tidak persamaan, ataupun kenapa dimulakan dengan bulan Muharram. Ini yang kita nak cuba kupaskan. Tetapi sebelum daripada tu, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, saya nak bawa iaitu sambutan tahun baru Cina ni. Kalau kita lihat, tahun baru Cina adalah demi menyambut tahun baru. Bila dia sebut tahun baru Cina, dia mengikut kepercayaan masyarakat Cina, dia ada kalender yang khas. Kalender yang khas. Kemudian kalender Cina ni pula, kalau kita lihat, setiap tahun akan diwakili dengan satu zodiak haiwan. Ya. Ada satu zodiak haiwan yang mana kalau kita tengok pada tahun ini, kalau tak silap 2023 jatuh pada kalender ataupun zodiak Arnab. Kan, Arnab. Kemudian bagi masyarakat Cina pula, setiap zodiak itu ataupun setiap haiwan-haiwan yang diletakkan pada tahun-tahun itu, dia ada kelebihan masing-masing. Yang ni bagi kepercayaan agama mereka yang mempercayai, khususnya kepada bangsa Cina lah, yang mengikut kalender Cina. Kemudian setelah sambutan tahun baru Cina, 15 hari selepas daripada tu, mereka akan meraihkan satu pesta, iaitu pesta Tanglong. Ini Kelvin boleh mengesahkan lah, kalau ialah Kelvin pun kita faham dia juga berasal daripada agama Buddha berbangsa Cina. Jadi inilah yang sebenarnya yang berlaku dalam kalender Cina. Adakah ia sama dalam kalender Islam? Ini satu persoalan dia. Ya. Dan adakah sambutan kita yang kita sambut awal Muharram ini menyatakan seperti mana Hari Raya Aidilfitri ataupun Hari Raya Aidil Adha? Maka jawapannya seperti mana di dalam sebuah hadis Nabi SAW, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya, seperti mana yang disebutkan oleh Abu Daud juga di dalam hadis Nabi SAW. Kata Nabi SAW, innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma yaumal adha wa yaumal fitr. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, dia telah menggantikan kepada kamu dua hari yang terbaik. Kalau sebelum ni mungkin ada hari-hari yang umat Islam sambut. Contohnya pada hari Ashura, 10 hari bulan Muharram. Maka kalau ikut sejarah bagaimana Yahudi juga berpuasa pada hari Ashura, iaitu mereka berpuasa kerana Nabi Musa AS terlepas daripada tangan Firaun, yang mana Firaun nak membinasakan Nabi Musa. Jadi kerana itu mereka menyambut dengan berpuasa. Baik, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM,
apa yang disebutkan oleh Nabi SAW, Nabi sebut sesungguhnya Allah telah menggantikan kepada kamu 2 hari yang terbaik, iaitu yang pertama Kelvin, hari raya Aidil Fitri, yang kedua hari raya Aidil Adha. Maknanya kita dapat faham bahawa kita sebagai umat Islam ada 2 sahaja hari raya yang besar yang kita sambut. Dan bukan itu saja, nak kata raya ni punya pasal, hebatnya raya ni sehingga kan berpuasa pada hari itu hukumnya haram. Ya. Iaitu hari raya jatuh pada hari raya Aidil Fitri dan hari raya Aidil Adha. Sesiapa yang berpuasa pada hari itu maka hukumnya haram dan digalakkan, disunatkan untuk kita makan. Maknanya pagi itu lepas daripada subuh kita makan, menandakan hari itu hari kegembiraan, hari yang Allah anugerahkan kepada kita satu kemenangan, Allah berikan kepada kita satu kelebihan supaya kita meraihkan hari yang menjadi hari kebanggaan umat Islam. Seperti mana yang baru ni kita telah masuk, iaitu hari raya Aidil Adha. Kita buat penyembelihan korban kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi alhamdulillah itu saja hari yang ada terdapat di dalam hari yang disebutkan sebagai hari raya sambutan bagi umat Islam. Cumanya bila kita sebut Muharram pula, tadi kita dah faham dah, Kelvin dia kena tahu bahawa umat Islam menyambut hari raya, sebut hari raya 2 sahaja hari raya ada. Yang pertama hari raya Aidil Fitri, yang kedua hari raya Aidil Adha. Selain daripada itu tidak ada hari raya melainkan 2 hari tadi, kata Nabi SAW. Itu jelas. Okey. Tiba-tiba pula timbul pula, macam mana Muharram ni? Ni Muharram ni, bulan Muharram. Kan kita pun sambut bulan Muharram ni dengan perarakan. Kemudian kita ada tahun baru, anugerah tokoh Ma'al Hijrah kita ada. Kan kemudian kita ada pula lagu tema kan mengenai lagu tema Hijrah Muharram ni. Jadi apa sebenarnya yang berlaku dalam bulan Muharram? Baik, untuk pengetahuan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, sebenarnya kalender Islam ni dimulakan pada zaman pemerintahan Khalifah Umar Abdul Khattab. Umar Abdul Khattab, saya nak sedikit nak menceritakan bagaimana bermulanya kalender Islam dan bagaimana bermulanya awal Muharram yang dijadikan bulan pertama di dalam kalender Islam. Ya. Jadi sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM kena ketahui, kena tahu dengan betul supaya apa? Supaya kita tahu yang kita sambut ini sebenarnya telah diletakkan oleh sahabat Nabi SAW berdasarkan perbincangan para sahabat yang lain, dan ada di sana sejarah dan dinamakan dan dimulakan bulan Muharram ni ada sebabnya. Yang ni yang kita akan bincangkan insya-Allah. Jadi Kelvin, sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kalau kita tahu penetapan kalender hijrah ni yang dibuat oleh Saidina Umar bin Al-Khattab ketika mana dia utuskan satu surat kepada gubernur iaitu di Basrah, yang mana gubernur itu Abu Musa Al-Ash'ari. Dalam surat itu diorang menulis surat. Dulu tak ada SMS, Syafiq. Tak ada. Kalau kita sekarang ada WhatsApp, senang lah kan. Sekejap kan. Sekejap je, hantar PDF, selesai. Dulu hantar surat. Bila hantar surat, ditulis dalam surat tu bulan Syaban. Kerana kita tahu bulan ini sebelum daripada Umar sebelum daripada ni telah diletakkan bulan Islam ni ada 12 bulan. Ini disebutkan di dalam Al-Quranul Karim. Kemudian permulaan yang nak disebut kalender sebagai kalender Islam ni, Abu Musa Ash'ari bila tengok dalam surat itu bulan Syaban, dia pelik. Bulan Syaban ni, dia kata bulan Syaban ni bulan yang lepas ke bulan yang akan datang? Sebab tidak ada tahun. Dia bulan ni dah ada dah, cuma tahun tu tidak ada. Tahun 1444 Hijrah. Dia tidak ada tahun. Jadi dia gunakan bulan Syaban. Maka bila Abu Musa Al-Ash'ari ni dia rasa macam Syaban yang dimaksudkan Umar bin Al-Khattab waktu tu khalifah, adakah Syaban pada tahun lepas ataupun Syaban yang akan datang? Sebab tahun tu tidak ada. Kan macam kalau saya sebut
Syafiq, nanti saya nak jemput Syafiq pada bulan Julai. Julai mana Ustaz? Julai tahun ni ke, tahun lepas ke, tahun dekat? Jadi kalau kita senang, kalau kita bagi ataupun contohlah kalau kawan kita nak kahwin, saya nak berkahwin bulan September tu September tahun depan ke, 5 tahun lagi ke. Jadi inilah yang menjadi satu permasalahan pada ketika itu. Maka pada waktu itu ketika mana mereka ni tak pasti, khususnya Abu Musa Asy'ari tidak pasti adakah bulan Syaban yang dimaksudkan Sayyidina Umar itu adalah bulan Syaban yang lepas ataupun yang akan datang. Maka timbullah di sana para sahabat diutarakan pada waktu itu Umar Abdul Khattab dia sebagai khalifah supaya mereka meletakkan tahun. Meletakkan tahun. Apa tahun yang terbaik? Maka pada waktu itu mereka berbincang. Waktu tu khalifah Umar menjadi khalifah lah. Nabi SAW dah wafat. Ketika itulah mereka membincang-bincang. Akhirnya mereka kata kita meletakkan tahunnya adalah tahun pertama Nabi SAW berhijrah daripada kota Mekah ke Madinah. Maka itulah bermulanya tahun yang disebutkan sebulat suara bersetuju mengambil tarikh hijrah Rasulullah SAW sebagai apa? Untuk diingati oleh orang ramai perpindahan Nabi SAW daripada kota Mekah ke Madinah atas perintah Allah dan bermulanya era pemerintahan Islam. Maka itulah hijrah yang disebutkan. Cumanya mereka berselisih pandangan pula. Dah tahu dah. Okey, tahun hijrah Nabi SAW. Persoalannya yang timbul, bulan apa yang kita nak mula dulu? Ini yang nak tanya, bulan apa yang nak mula dulu? Bulan Rejab ke bulan Ramadan? Jadi ada ulama waktu tu, ada para sahabat ni dia bagi cadangan. Kita mula bulan Ramadan. Sebab bulan Ramadan ni banyak fadilat. Kan? Kemudian dalamnya ada malam Lailatul Qadar. Ada yang bangkang. Yang bangkang ni dia kata tak boleh, kita kena mula pada bulan Rabiul Awal. Sebab bulan Rabiul Awal bulan kelahiran baginda Nabi SAW. Yang lain pun ada yang bangkang. Maka ni perbincangan ni mesyuarat, nampak? Mesyuarat ini sebenarnya mendatangkan hasil yang baik. Maka bila dibincang, akhirnya keluar satu bulan iaitu bulan Muharram. Bulan Muharram. Maka kenapa bulan Muharram ini menjadi satu persoalan? Maka kata ulama disebabkan adalah kalau kita baru lepas, kalau kita lihat mereka-mereka yang ada kesempatan untuk melakukan ibadah haji, yang mana mereka melakukan ibadah haji pada bulan Zulhijjah, selepas daripada itu Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran kepada mereka yang melakukan haji yang mabrur. Haji mabrur ni dia seperti mana bayi yang dilahirkan, tidak ada dosa, diampunkan segala dosanya. Dan haji mabrur ni dia punya ganjaran syurga bagi mereka yang dapat haji mabrur. Kalau haji Marlboro tak dapat haji mabrur dapat insya-Allah. Lain ya Allah. Kalau haji mabrur ni haji yang diterima. Mabrur ni maksudnya yang diterima oleh Allah. Ibadat dia buat rukunnya, syaratnya, dia jaga segala tingkah lakunya, dia memang sungguh-sungguh keikhlasan dia buat kerana Allah. Maka ganjaran dia bukan ganjaran dunia saja, dia dapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala dan diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala segala dosanya. Maka pada waktu itu mereka kata kalau tahun yang kita pilih adalah tahun hijrahnya Nabi SAW, tetapi bulan yang kita nak mulakan adalah disebabkan orang kembali kepada ke rumah masing-masing selepas menunaikan haji, selepas mereka diampunkan oleh Allah, maka kita mulakan bulan yang baru adalah bulan Muharram. Jadi bulan Muharram. Timbul satu persoalan. Adakah Nabi SAW berhijrah pada bulan Muharram? Maka nak tahu jawapannya, jangan ke mana-mana. Kita tunggu sambungannya selepas ini, kita rehat seketika. Kan insyaAllah kita dapatkan lagi penjelasan di situ. Sebab bila cakap tentang hijrah tu, saya terbayang dengan lagu Satu Muharram Detik Permulaan, kan? Pasti ada hikmah dan cerita di sebalik peristiwa tersebut. Baik, kita nak
berehat seketika, Dr. HD. Dan rakan-rakan pendengar, jangan ke mana-mana juga. Anda terus kekal berada di platform media sosial kita di frekuensi Radio IKIM. Dan kita akan sama-sama lagi dengarkan rancangan Kelvin Bertanya selepas ini. Okey, kita berehat seketika. Kembali selepas ini kekal di Radio IKIM. Mempunyai rencana dan aku sedia, aku rela melukakan segalanya dan aku sudah berubah. Semua kau beri, bagaimana kau pulang, aku sedih jadi ku ingin jalan sana, tolong tepi sikit. Semua kau beri, bagaimana kau pulang, aku sedih jadi ku ingin jalan sana, tolong tepi sikit, tepi sikit. وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Nak tahu yang terkini tentang Radio IKIM? Atau nak tengok video menarik daripada para penyampai Radio IKIM? Atau anda nak tahu apa yang best? Jom ikuti kami di semua platform media sosial. Kalau di FB, cari kami di IKIM FM, Instagram ikim.my dan TikTok @Radio IKIM. Kalau tak ikuti, anda yang rugi. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforai Islami. Syukur saya Syafiq masih teman-temankan anda untuk Aspirasi 10.1. Kita berada di rancangan Kelvin Bertanya. Jom sama-sama tonton sekarang di YouTube IKIM Media, juga di Facebook IKIM FM, sebab kita juga bersecara langsung di situ. Anda boleh tonton terus saja ke telefon pintar anda maupun di laptop anda ke, kan, iPad ke. Mudah untuk kita nak dapatkan ilmu sekarang ini dan boleh sama-sama berinteraksi dengan kita di platform media sosial di situ. Okey, sebab kita sedang bersama-sama dengan soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q dan juga jawapan yang diterang-terangkan oleh Ustaz Dr. HD. Ramai ni dah pun mula komen-komen dekat situ. Terima kasih kepada sahabat-sahabat kita yang sentiasa buat hashtag pun ada. Hashtag Kelvin Bertanya. Dan terima kasih seperti ada sahabat kita Puan Sarbiah Abu Bakar, katanya siap bagi salam dekat Dr. HD. Kan? Ada Anita Saleh. Ramai lagi yang kat sini. Okay? Ada lagi Puan Sarifah Kasim. Ramai yang berkongsi sudi berikan pelbagai intipati titipan yang boleh kita belajar sama-sama. Baik, kita berikan tema hari ini iaitu kalender Islam. Kita nak tahu, sebelum kita berehat tadi, doktor ada sebutkan berkaitan dengan peristiwa hijrah baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa ada kaitan dengan kalender Islam? Doktor, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Syafiq. Subhanallah. Kalau kita tengok tadi ramai yang komen, sebenarnya mereka tengok di ruangan FB Radio IKIM. Jadi kalau pergi dekat radio memang tak nampak muka handsome saudara Syafiq kita.
Kan sebab dia dengar suara dah merdu dah. Kalau tengok tuan dia lagi handsome lah. Sikit je doktor. Saya bila- doktor yang sebanyak saya sikit doktor. Saya kena declare betul-betul ni. Saya bila Allah. jumpa saudara Syafiq ni tengok awal-awal terpegun saya tengok. Jauh sangat doktor. Allah. Jadi nanti belanja saya Okey. Nanti kita PM tapi cewa. Silakan doktor. Jadi sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM yang dirahmati oleh Allah. Saya nak mulakan dengan surah At-Taubah ayat 36. Yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 36, iaitu yang mana Allah menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard. Minha arba'atun hurum. ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 36, sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa dia menciptakan langit dan bumi. Maknanya 12 bulan ni jangan kita ingatkan bahawa Umar Al-Khattab ataupun para sahabat mereka nama Muharram lah, kita bagi Muharram, Safar tidak. Dia telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Allah jadikan lagi seperti mana dalam ayat ini, iaitu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebelum lagi dia menciptakan langit dan bumi. Ini disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Sesungguhnya bilangan bulan-bulan di sisi hukum Allah iaitu 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab semasa dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya 4 bulan kata Allah yang dihormati. Ada 4 bulan yang sangat dihormati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi ketetapan yang demikian itu ialah agama yang betul lagi lurus, dan Allah sebut juga maka janganlah kamu menganiayai diri kamu dalam bulan-bulan yang dihormati, iaitu ada 4 bulan. Kalau kita tengok di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, kata Nabi SAW, sesungguhnya masa itu beredar seperti keadaan asalnya pada hari Allah menciptakan langit-langit dan juga bumi. Kemudian kata Nabi lagi, setahun itu ada 12 bulan dan ada 4 bulan yang disebut sebagai bulan haram. 3 yang berturut-turut disebutkan oleh Nabi, iaitu Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram. Maknanya kita ni masih lagi dalam bulan haram. Serta bulan yang disebutkan iaitu bulan Sya'ban. Bulan Rejab. Nabi sebut bulan Rejab di antara Jamadil Akhir dan Sya'ban, iaitu bulan Rejab. Maknanya 4 bulan, Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. 4 bulan ini dinamakan bulan haram. Maknanya kalau disebutkan bulan haram, Allah gambarkan dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi, Allah kata jangan kamu zalimkan diri kamu. Maka kata ulama, seperti mana di dalam tafsir Imam Ibn Kathir dan tafsir-tafsir yang muktabar mengatakan, ada pandangan para alim ulama bahawa sesiapa yang melakukan ataupun menzalimi dirinya melakukan maksiat pada bulan haram, maka dosanya akan dilipat gandakan. Dan begitu juga sesiapa yang melakukan kebaikan, dia melakukan amal ibadat, soleh, perkara yang baik, yang menjemput redha Allah, maka pahala itu juga akan dilipat gandakan. Seperti mana seorang yang melakukan dosa akan dilipat gandakan, maka begitu juga pahala akan dilipat gandakan. Kerana itulah bulan-bulan haram ini kita kena jaga sungguh diri kita. Sungguh-sungguh kena jaga, dan Allah kata jangan kamu menzalimi diri kamu dan hormati bulan haram itu. Dan kita pernah cerita, saya tak nak ulang balik, saya pernah cerita kenapa dinamakan bulan haram dan sebagainya. Cumanya yang kita nak sebut, 12 bulan dalam kalender Islam ni, sebelum kita nak pergi, adakah Nabi SAW berhijrah pada bulan Muharram?
Dan adakah ia satu perayaan? Maka kita nak kenal dulu 12 bulan. 12 bulan ni. Maka saya nak bernasyid lah sebab bila bila dengar 12 bulan ni dia automatik jadi nasyid. Jadi kalau tak sedap tu jangan tukar stesen radio. Yang penting mahal ni, yang penting ni show mahal ni. Kan nampak? Allah. Okay, 12 bulan tu disebutkan iaitu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqaidah, Zulhijjah. Sedap. Hentam sajalah labu. Boleh masuk carta nasyid IKIM, Doktor. InsyaAllah. Jadi 12 bulan ini yang mana kalau kita tahu tadi, kita dah tengok cerita yang Umar Al-Khattab dengan para sahabat bahawa mereka menetapkan sebenarnya tarikh tahun yang pertama mereka nak letakkan adalah tahun hijrahnya Nabi. Maka kita faham tahun itu adalah tahun hijrah Nabi daripada Mekah ke Madinah. Tetapi apabila disebutkan sebagai bulan Muharram adalah bulan yang pertama yang digunakan, bukan bererti Nabi berhijrah pada bulan Muharram. Jelas. Cuma ada sedikit kekeliruan di dalam masyarakat kita. Mereka menyangkakan bahawa Nabi berhijrah pada bulan Muharram disebabkan tahun yang dipilih oleh Umar Al-Khattab adalah tahun Nabi berhijrah. Jadi kata ulama, memang tahun itu betul dah. Tahun hijrah Nabi adalah pada tahun yang telah diletakkan oleh Umar. Cuma bulan yang nak dimulakan. Sebab tu ada bulan Rabiul Awal disebutkan kerana bulan kelahiran Nabi, ada sebut bulan Sya'ban, ada sebut bulan Ramadan, dan akhirnya mereka bersetuju untuk mulakan bulan Muharram disebabkan ramai orang dah balik daripada haji, kemudian mereka ni bersih daripada dosa, mereka telah kembali kepada fitrah. Maka bulan yang dipilih oleh para sahabat dan dipersetujui oleh Umar Al-Khattab pada ketika itu adalah bulan Muharram. Dan Nabi SAW berhijrah adalah pada bulan Safar. Cumanya yang kita sambut, dan Nabi sampai, kalau kita tengok sejarah Nabi SAW, bagaimana Nabi SAW berhijrah keluar daripada rumah baginda, maka ulama berselisih. Ada yang kata tarikh saja berselisih, tetapi Nabi keluar pada bulan Safar dan Nabi melakukan perjalanan dan sampai di Madinah adalah pada bulan Rabiul Awal. Cuma mereka yang berselisih tu tarikh dia berapa? Kebanyakan kata sampai di Madinah ni adalah 12 Rabiul Awal, tahun kelahiran Nabi SAW, bulan kelahiran Nabi SAW. Bulan kelahiran Nabi 12 Rabiul Awal, maka Nabi sampai ke bumi Madinah. Adapun ulama berselisih, mungkin 11, mungkin 13, ada yang kata 16, begitulah perselisihan ulama pada tarikhnya saja. Cuma bila kita sebut bulan Muharram, maka kita kena tahu ia adalah permulaan bulan yang baru untuk tahun yang baru di dalam kalender umat Islam. Dan disebutkan, kalau kita sebutkan tadi, kelebihan bulan Muharram ni sebenarnya ada kelebihannya. Ada kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala letakkan, seperti mana yang kita sebutkan tadi. Yang pertama, saudara Syafiq, Kelvin dan sahabat-sahabat pendengar Radio IKIM, iaitu merupakan salah satu bulan yang disifatkan oleh Allah adalah bulan Allah. Ni adalah bulan Allah. Memang 12 bulan tu bulan Allah. Cuma bulan ni spesialnya, khususnya dalam surah At-Taubah ayat 36, bulan ni adalah Allah namakan adalah bulan Allah. Dan bulan ini juga diharamkan untuk dilakukan kezaliman, yang mana diletakkan dalam ayat tadi, fala tazlimu fihinna anfusakum, jangan kamu zalimi diri kamu pada bulan-bulan tersebut. Bukanlah bererti luar daripada bulan tu kita boleh zalim diri kita, tidak. Bukan bererti begitu, cumanya penekanan pada waktu itu. Macam bulan ni lah, spesialnya pada bulan itu Allah berikan berlipat-lipat ganjaran yang Allah akan sediakan bagi mereka yang melakukan amal ibadah. Macam bulan Ramadan lah, bulan Ramadan orang yang melakukan ibadah, puasa, tahajud dan sebagainya akan dilipat gandakan, dan disediakan satu malam ganjaran bagi mereka yang beribadah khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bererti Allah ni maha pemurahnya Allah. Allah tak
sediakan ganjaran ni khusus hanya pada bulan Ramadan saja. Tidak. Hebatnya Allah, kayanya Allah, sayangnya Allah pada kita. Allah berikan banyak tempat, banyak bulan, banyak hari yang mana boleh dilakukan ibadah dan dilipat gandakan. Sebab tu kita yang kena pulun, kita yang kena usaha untuk melakukan amal ibadah. Dan di dalam bulan Muharram ni kita disunatkan untuk berpuasa. Sebab kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud, kata Nabi, afdalus siyam ba'da syahri Ramadan syahrullah al-Muharram. Wa inna afdalas salat ba'da al-mafruḍah salatun minal lail. Kata Nabi, seafdal puasa setelah bulan Ramadan. Maknanya bulan Ramadan ranking nombor 1. Sebab apa? Dia wajib. Kalau wajib memang nombor 1 lah. Jangan kata, Ustaz, saya Isnin Khamis saya puasa. Ramadan saya rasa tak boleh lah Ustaz sebab lama sangat. Jadi tak aci, dia tak boleh. Dia mesti yang wajib nombor 1. Jadi kata Nabi, seafdal puasa, yang paling baik puasa setelah bulan Ramadan. Maknanya lepas bulan Ramadan adalah berpuasa pada bulan Allah Al-Muharram. Disebut Syahrullah, bulan Allah Al-Muharram. Dan sesungguhnya solat yang paling afdal setelah solat fardu adalah solat yang dilakukan qiyamul lail di malam hari. Selepas daripada Ramadan, puasa paling baik adalah bulan Muharram. Siapa-siapa yang nak berpuasa adalah bulan yang terbaik. Tetapi perlukah kita puasa 30 hari? Tak perlulah puasa 30 hari. Tetapi sesiapa yang puasa Isnin Khamis pula, kemudian dia puasa pula hari Ashura, maka ia ada ganjaran yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti mana kata Nabi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, siyam yaumul Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sana allati qablahu. Berpuasa pada hari Ashura, sesungguhnya aku mengharapkan kepada Allah supaya ia diampunkan, mereka ni diampunkan baginya dosa-dosa setahun yang lepas. Maknanya orang yang berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Ashura tu 10 dalam bahasa Arab. Dia ada Tasu'a 9 lah, Tis'ah kan, disebut Tasu'a iaitu 9. Kalau Ashura 10 Muharram adalah jatuh pada 10 Muharram yang kita sebut Ashura, bubur Ashura ni kan, yang sinonim dengan masyarakat kita. Maka sesiapa yang berpuasa pada waktu itu, maka kata Nabi SAW akan diampunkan dosanya yang lepas. Cumanya ada orang tanya, Ustaz, nak puasa 9 ke 10 ataupun 10 saja ataupun 10-11? Maka kata seperti mana dalam hadis ini, Nabi SAW pada awalnya, Nabi bila melihat kaum waktu itu Yahudi berpuasa, Bani Israel berpuasa pada hari 10 Ashura, maka Nabi SAW berpuasa. Cuma untuk berselisih, kita tidak mengikut seperti mana mereka buat. Jadi kita kapitkan 9-10 ataupun 10-11. Cuma kata ulama yang bagusnya 9-10. Kan? 9 dan 10. 9 Muharram dan 10 Muharram. Tapi kalau kita ni mungkinlah jenis gastrik banyak sangat, mungkin susah sangat nak berpuasa. Kata Ustaz, saya kalau puasa ni kurang sikit, dia kata kurang. Tetapi kalau bab baca Quran, bab sedekah, saya insyaAllah nombor 1 ke depan. Jadi bagi mereka yang mungkin berpuasa ni kurang sedikit, boleh berpuasa 10 Muharram saja, tidak jadi masalah. Ni sebenarnya kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW bagi orang yang berpuasa pada bulan Muharram. Dan sebenarnya bila kita sebut tadi, jelaslah kepada kita bahawa yang pertamanya hari raya bagi umat Islam, iaitu hari raya Aidilfitri dan hari raya Aidil Adha saja. 2 hari raya ini saja yang diiktiraf dalam agama Islam. Selain daripada itu tidak ada hari raya melainkan hari raya yang disebutkan tadi. Kemudian yang kedua, kita faham bahawa bulan Muharram ini merupakan bulan yang dipilih oleh Umar Abdul Khattab dengan para sahabat. Kenapa? Kerana bulan yang mana disebutkan sebagai bulan orang baru lepas balik daripada haji, telah diampunkan dosa
dosa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada bulan Zulhijjah, maka dimulakan dengan bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ni dia tidak ada kaitan mengenai orang yang disebutkan seperti mana yang kita faham berhijrahnya Nabi SAW. Cuma tahun yang dipilih itu ketika mana Abu Musa Al-Ash'ari dia dapat surat daripada Umar Al-Khattab khalifah pada ketika itu bulan Syaban, tapi tak ada tahun. Maka pada waktu itu mereka memilih tahunnya hijrah Nabi SAW. Itulah yang menjadi tahun pertama kalender Islam. Jadi lengkaplah, bulan mereka pilih adalah bulan disebabkan orang baru balik haji. Lepas daripada bulan Zulhijjah adalah bulan Muharram, maka bulan Muharram menjadi bulan pertama. Tahunnya pula adalah tahun hijrahnya Nabi SAW daripada kota Mekah ke Madinah. Maka salah ataupun tidak kalau kita nak sambut Muharram ni, kita nak berarak, tidak salah. Kenapa? Kerana kita nak memperingatkan bahawa Nabi SAW untuk persediaan, maka tidak jadi masalah, cuma tidaklah disabitkan kepada baginda Nabi SAW. Dan apa yang boleh kita buat dalam bulan Muharram, maka kata ulama seperti mana dalam hadis tadi, kita perbanyakkanlah amalan kerana ia merupakan bulan Allah. Jadi orang yang melakukan amalan, melakukan kebajikan, melakukan amal soleh, melakukan apa saja yang menjemput redha Allah, Allah akan melipat gandakan. Kerana itulah yang disebutkan di dalam surah At-Taubah tadi, itulah yang disebutkan di dalam hadis Nabi. Jadi bagi mereka yang diberikan kesempatan untuk berjumpa dalam bulan Muharram, maka sambutlah ia dengan ketakwaan dan keimanan. Dan disebutkan di dalam surah At-Taubah tadi, jangan melakukan kezaliman dosa, kerana kezaliman dan dosa itu akan dilipat gandakan dosanya dan akan diseksa dengan seksaan yang berat disebabkan melakukan kezaliman dalam bulan yang disebutkan sebagai bulan haram. Itu antara yang disebutkan oleh para alim ulama dan jawapan kepada saudara Kelvin yang bertanya tadi. Masya Allah, itu dia jelas Doktor. Terima kasih Doktor atas pemberian kefahaman soalan yang dibawakan oleh saudara Kelvin Q. Kita harapkan ini juga memberikan kefahaman info, penjelasan kepada sahabat-sahabat pendengar kita juga kan. Bagus kan kita tengok kalender Islam ni setiap bulannya ada dia punya manfaat, ada dia punya kebaikan yang boleh sama-sama kita dapat di situ. Doktor, terima kasih banyak Doktor. Saya kira sehingga waktu ini saja pertemuan kita. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk hari waktu yang sama menerusi rancangan Kelvin Bertanya. Terima kasih Doktor. Semoga Allah permudahkan urusan Doktor di sana, laksanakan apa saja kerja-kerja dakwahnya. Terima kasih. Jumpa lagi Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita yang terus ikuti di dalam platform media sosial, di YouTube juga di Facebook. Kalau ada yang nak dengarkan semula, anda boleh hantarkan like, komen, share di situ dan kita boleh buat ulang kaji, dengarkan semula rancangan Kelvin Bertanya. Okey, dan teruskan setia bersama kami sebab banyak lagi perkongsian selepas ni. Kekal di IKIM, inspirasi Inforia Islami. Tidak kira di mana jua, kami sentiasa bersama anda. IKIM, inspirasi Inforia Islami. Mempunyai rencana dan aku sedang